Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak. Zul Razak sesi 2 jam. InsyaAllah dari jam 2 hingga jam 4. Dan hari ini kita mula balik topik 1 di mana kita melihat kepada pembentukan minda pedagang atas talian. Apa yang kita perlu lakukan even sebelum kita start trade. Ni sepatutnya saya sendiri buat daripada asas dahulu. Saya melalui lebih kurang apa yang anda buat. Yang ramailah majoriti buat wassalam atirah, di mana kita ingat trading tu cuma teknik. Cumanya kepada pasaran. Sedar tak sedar, lagi lama anda trade, sebenarnya trading tu adalah kita lawan kita. Salam siang Sundi. Jadi kita akan sentuh topik ni pada hari ini dan juga untuk sesi-sesi seterusnya. Besok saya tak ada sesi sebab saya ada FB Live. Wassalam kali. Dan malam ni kita ada special show kita 4 instructor. Jadi jangan lupa bersama kami dan 2 host. Jadi ke-6 kita orang yang ada kat ruang lanjutan Melayu pertama kalinya akan bersama pada malam ni. Salam Zul, Sunbi macam news anchor. Okey, jadi pembentukan minda pedagang atas talian sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada dagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Itu jangan menggunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat kepada analisa pasaran, kita ada 2 jam. Apa yang berlaku pergerakan besar dalam pasaran, di mana kita ada Bank of Japan. Apa sebenarnya jadi? Jadi saya terangkanlah apa yang berlaku pagi tadi. Kita ada Bank of Japan, di mana bukan saya jadi news anchor. Yang jadi news anchor tu adalah wife Fiona dan juga seorang lagi Raimi Rashidi. Saya adalah dia punya producer dulu kali. Okey, jadi news editor dia lah. Okey, jadi apa yang berlaku pagi tadi? So, Bank of Japan kekalkan kadar polisi negatif 0.1. Okey, ini yang kekal. Dan sasaran untuk JGB, ini adalah kadar interest lah. Ini interest rate. Dan kadar untuk sasaran untuk JGB 10 tahun Japanese government bond yield pulangan. Ini basically kadar faedah. Ini basically kadar faedah pasaran disasarkan pada 0%. Okey. Ini yang kekal. Ini tak ada pertukaran. Tetapi kenapa kita ada perubahan besar dalam pasaran? Okay, what happened? Sebelum ini, previous, kita ada untuk 0% ni dibenarkan turun dan naik pada julat 0.25 ke 0.25%. Maksudnya kadar faedah dalam untuk kadar pulangan untuk Japanese government bond tu, kadar faedah pasaran lah. In other word, dibenarkan turun dan naik sebab benda ni bergerak. Jadi dibenarkan turun dan naik pada julat ataupun range negatif 0.25 dia punya bottom dan dia punya ceiling adalah 0.25%. Waalaikumsalam Kimi. Waalaikumsalam Ustaz. Okey. Jadi apa yang berubah hari ini? Dia menyatakan bahawa ceiling ni dibenarkan dan kadar bottom dia dibenarkan bergerak 0.50 ke 0.50. Ni yang berlaku new. Ini yang berlaku. Okey, maksudnya kadar faedah pasaran, bukan kadar polisi. Pada kadar polisi kekal negatif 0.1, tetapi naik turun kadar faedah dalam pasaran. Kenapa ini ditukar? Disebabkan faktor inflasi dalam pasaran. Di mana apabila inflasi meningkat,
Dan di situlah kita ada kadar faedah yang turut naik. Jadi untuk menurunkan balik inflasi, untuk kill off the demand. Ni yang berlaku. Nombor 2 adalah dia mengumumkan pembelian bond ditingkatkan untuk kuartal pertama sebanyak 9 trilion yen. Ni meningkat daripada, kalau tak silap saya, 5 ataupun 6 trilion sebelum ini untuk kuartal pertama. Ditingkatkan kepada 9 trilion jumlah yang dia boleh beli bond. Ini adalah untuk soften the impact. Maksudnya, lebih banyak bond yang dia boleh beli dan lebih banyak dan pengurusan untuk kadar faedah tu lebih efisien. Itu dia. Apa pun market belum tengok yang ni, tapi market tengok yang ini. In other word, hari ni adalah satu kenyataan yang hawkish ataupun positif untuk Japanese yen. Ada soalan untuk yang ni? Ada masa yang sama diumumkan peningkatan. Ingat yang tu, wassalam deal. Okay. So, apa yang kita nampak dalam pasaran, impact dia. Liquidity tu turun. Liquidity tu diturunkan. Biarpun dikata kuartal pertama kita bulan 12 sekarang. Not really a surprise. Hari Isnin sebenarnya ia dah dalam rumors. Hari Isnin. Kalau anda ingat kan, buka market, buka Tokyo, kita nampak kejatuhan dalam pasaran pada Isnin. Wassalam. Semalam. Yus, wassalam. Okey. Jadi, apa pun tak kisahlah semua tu. Asalkan saya dah duk sebut, belum masanya untuk beli indeks. Belum masanya untuk jual indeks. Anda tak nak jual dekat bawah ni. Jadi, kita extend kan. Sebelum ni kita jangka dia lengkap dekat sini. Ni contoh berlaku extension. Dan kita extend. Kenapa? Biarpun kita nampak RSI ni belum break, disebabkan oleh US 100 to break. Okay? US 100 tu kita dapati tak ada divergence. Jadi ini lekuk 3. So, kita jadikan yang lain pun dalam lekuk 3. Okay, kita extendkan lekuk 5. Trend, ini adalah 5 lekuk. Anda jangan jangka hujung dia. Anda jangka hujung correction. Bila berlaku correction, dah ada siri tak? Jadi maksud dia lah. Anda jangka kalau ini adalah 5 lekuk, trend, 3 lekuk, ini belum ada siri. Dia ada siri bila dia break. Tapi siri ni lengkap. Kalau kita katakan ini correction. Konsep dia simple je. Connector. Jadi itu masih dalam internal deal. Masih subwave. Tak nampak connector. Cari time frame kecil lah. Ni lekuk 2. So, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia buat macam ni, ini dah ada 1, 2, 3. Kalau kita katakan correction kan. Jadi, ini boleh complete. Kalau dia break kan. Biarpun high, low, low, high, low, low. Belum. Naik, turun balik. Tu kita boleh trade. Konsep ini je anda buat ulang. Bila nampak correction. Okey. Tak kisah apa pun berlaku kat sini, kita tak peduli. Kita peduli nanti apabila dia buat benda ni. Kalau dia buat macam ni, dia break. Masa tu kita tengok. Okey, kalau dia naik, kalau dia break kalau dia naik 1, 2, 3. Tak peduli. Dia turun sekali lagi dalam motif. Masa tu dia break lagi. Then kita ada 5, dia tak dapat 5. Masa ni lah baru kita jeling market.
Lain daripada tu, masa ni sukati dia lah dia nak buat apa. Apa-apa boleh jadi kat sini. Dia boleh naik, dia boleh turun, dia boleh buat apa saja. Sukati dia. Saya boleh lengkapkan struktur ni di sini je. Habis kat sini je. Dan terus naik. Simple. 3 ni alih kat sini. 4, 1 dan 5 ni kat sini. Sini. Dekat sini 4 ni kat sini. Dan ini adalah A, B, C. Lepas tu naik. Faham? Ini flat. Dan lepas tu naik terus. Satu jangan trade di sini. Anda tak trade buy kat sini, anda tak trade sell kat sini. Faham? Sini nampak tak dia macam 3? Dapat tak saya buat 3? Kan? Sini dapat buat sebagai WXY. W. Sorry. W. X. Y. Kan? A. B. C. Lepas tu naik ke atas. Selagi dia tak break high ini, selagi dia tak buat sequence dalam ni, tak ada apa-apa. Jangan trade dia. Samalah Dow kan. Satu bagi mereka yang trade indeks pada waktu ni, payah. Nampak tak? Saya dah sebut benda ni sebulan, 2 bulan dah. Sebulan lebih. Jangan buat apa-apa kawasan ni. Kawasan sini jangan buat apa-apa. Kawasan sini jangan buat apa-apa. Selagi dia tak break, tak ada siri, jangan. Okay? US 30, US 100 yang sama. Nothing. Satu structure price. Maksudnya high, low. Ni boleh lagi ke bawah tau. Untuk US 100 ni, I won't be surprised kalau ini adalah lekuk 2. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. I won't be surprised. Ingat, semua indeks-indeks ni lengkapkan 100%. Ni tak lengkap. Semuanya dari, ingat tak zon ini Ustaz? 618,762. Kita sedang jangka truncation. Tapi tak confirm lagi boleh naik ke atas. Kita truncatekan. Kalau tak, ini jadi 1, 2. Lepas tu 3, 4, 5. Ingat tak? Satu indeks jangan trade di sini. Don't touch it. Jangan touch dia dekat kawasan tu kan. Faham? Tidak. Okay, jangan, don't trade it. Don't trade it. Kalau kita lihat kepada DAX pun sama, UK 100 pun sama, JP 225 pun sama, ini akan dibuka lebih rendah. Kalau kita lihat kepada saham-saham utama contohnya, ni semua, dia masih menunjukkan struktur yang kuat ke bawah. Ini adalah kemungkinan untuk path untuk US 100. Ini maksud saya. Apa tadi? AAPL. Okey. Ni adalah path dia. Okay, kalau ini boleh lagi ke bawah. Kenapa ni penting? Saya masukkan saya masukkan satu lagi kat situ. Bila chat tu keluar, semua benda ni keluar. Okey. Saya masukkan satu lagi kat situ, iaitu SPX, S&P 500. Boleh?
low yang sama. I won't be surprised kalau ini buat 3, 4 dan 5. Faham? Ini kita tak dapat nak tolak dia punya probability ya. Sebab Apple semua ni dia mempunyai incomplete sequence ke bawah. Ini pun tak lengkap lagi 100%. Ini pun tak lengkap lagi 100%. Faham? Sebab itu indeks bukan benda yang anda nak trade sekarang. Ya? Trade dia, contoh Dow Jones. Ni yang ramai sangat minat, saya pun tak faham kenapa. Ataupun kita ambil indeks tunai lah. US 30. Okey. Ni pun boleh lagi ke bawah. Kita jadikan sini flat. Semuanya tak lengkap ke bawah. Dan kalau itu berlaku, trade dia cuma apabila dia break. Kalau ini break ke bawah. Lain daripada tu tak ada. Dan break ini hendaklah dalam 5. Kalau dia break ke bawah, lain daripada tu tak ada. Jangan pegang dia, jangan sentuh dia pada waktu ni. Nampak? I hope anda nampak semua ni. Semasa kita katakan bahawa ini akan ke atas. Tetapi terdapat kenapa Apple kita masih lukis ke atas, ke bawah. Ni masih lukis ke bawah disebabkan oleh contohnya macam Microsoft. Ini adalah motif. Ini adalah Google. Masih kuat ke bawah. Tetapi terdapat yang kuat, Sunbi. Ni dah break low Amazon. Nampak? Ni dah break low. Malam ni dengan tindakan Bank of Japan akan ke bawah lagi. Faham? Okay? Ni dah break low Amazon. Kita masih ada semua ni tak lengkap ke bawah. Tesla. Boleh? Everything menunjukkan ini adalah ke bawah lagi. Ni benda-benda yang membentuk S&P 500 tadi lah. Ni masih divergent. Saya tak tukar lagi lekuk 3. Kalau ini break, lekuk 3 kita pergi bawah. Semasa dia tak break. Boleh? So, belum masanya, indeks biarkan dahulu. Biarkan dahulu. Nothing untuk indeks. Okay, now, ada soalan untuk indeks? Jelas? Jangan trade ni dulu. Selagi tak nampak sequence, whatever lah, yang ini pun boleh. US 30 pun boleh. Nak trade juga, tak tahan bang, tak boleh. Hari ni jangan dulu. Nak trade juga, tunggu dia break, naik, balik, break lagi. Bounce itu boleh short. Syarat dia kena ada 5. Sekarang tak dapat. Okay? Boleh untuk indeks? Don't trade it. Kalau nak trade, trade tech sector punya saham untuk short. Sebulan dah cerita benda tu kan. 3 minggu ke sebulan. Yen pair untuk short. Dolar jangan dulu. Apa lagi? Crosses untuk long. Commodity crosses untuk long. Ingat, kita sebut benda tu. Bila Ustaz? Saya boleh tak ingat dah. Okey, yen pair, UJ break low dia. So, kita masih extendkan untuk lekuk 5 dia. Okey, masih extendkan lekuk 5 ni. EJ pun, kita instead of dia, kita tukar kepada A, B dan C sebagai flat sini. Dan inilah lekuk 1. Ni akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Break.
Nvidia. Okey, lepas ni tengok. Kalau ini berlaku macam ni, 5, boleh tak trade di sini untuk short? Faham? EJ dah ada set up. Kita nampak ada incomplete sequence. Sampai tak 100%? Tak sampai. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 tak sampai 100%. Sini adalah 3. Sini akan buat 3. Boleh? Untuk shorting. Faham? Ni dah break low. Boleh? So EJ tu dah ada sequence. Ini dah ada sequence. Incomplete sequence. So bounce daripada sini. Bukan bounce sini ya. Ini adalah dekat daily punya structure. Bila anda nampak ni reset. Dan ada pergi time frame kecil. Sebenarnya H8. Ini maksud saya. Euro JPY. Ni H8 punya structure. Okey, bila anda nampak reset so H4 jap 1 2. Okey, ini H4 punya structure. 1 2 3 4. Faham? 4 5 1 2 3. Situ boleh cari short. Kira ni je, kira apa? Stokastik ni je. Anda nak tahu dia wave 4 ke tak? Anda nampak dia bounce. Turun balik. Buat satu low. Tak cecah 100%. Tengok low ini ada divergence dekat RSI. Faham? 1 2 3 short. Selagi tak sampai 100%. Benda tu je. Saya tak lukis. Saya tak pergi tulis, tak ada 1, 2, 3 A, B, C, W, X, Y kat situ. Tak ada. Tengok ni je. Saya tengok benda ni je. Lepas tu bila dia lengkap 5 baru saya buka RSI. Siapa tanya semalam nak pakai apa naked chart ke apa? Saya lihat indikator untuk panduan. Okey, lepas tu saya nak tengok sini. Ni turun balik. Dia tak perlu buat low kat sini. Ni naik 1 2 3 4, lepas tu dia berakhir dengan divergence. Ada divergence 1 2 3, saya cari short. Itu je. Itu untuk EJ. Afzal. Lepas tu tak perlulah saya tengok chart macam ni je. Saya tengok rupa je, saya tengok structure je. Okey, Euro JPY. Selagi dia tak sampai 100%. Kalau dia sampai 100%, jangan. Asalkan anda tak long yen pair sekarang. Tak ada. Belum. GJ pun sama. Ini dah break. Nampak? Tarik dulu. Kalau dia dah sampai 100%, jangan. Okey, kalau dia sampai 100%, jangan. Ni boleh lengkap. Okey, kalau dia tak sampai, sini 3. 4, turun. Tak cecah lagi 100%. Naik balik. Berakhir dengan divergence. Sini pula ada reset. Ada. Cukup syarat. Okey, itu GJ. AUD JPY tak sampai. Sayang. Ni yang kita tunggu semalam kan.
Tak sampai. Macam-macam cara kilok supaya dia pergi ke atas sini. Baru kita shotkan. Tak boleh buat apa lah. Nah, dah jatuh lah. Ni kita tunggu semalam kan? Ingat tak kita cerita benda ni? Ni break low kan? 1, 2, 3. Sekali tak sampai terus junam. Nak buat macam mana? Itu tak dapat nak tolong lah. Sini kita ada flat. Tak boleh buat apa lah. Okey, cat JPY pun dah break ke bawah. Ni adalah lekuk 3, 4. Jadi yang ada set up sekarang ni, AJ rupakan EJ dan GJ. EJ tu lebih cantik. Boleh? Tak bagi peluang. Tak sampai. Tak sampai. Saya pun letak limit order. Tak sampai. Tunggu benda ni. Dan kita short dari sini. Tapi tak ada. Tak ambil PO. Kena bye-bye Ustaz. Kena bye-bye. Tu tak dapat buat apa lah. Tak ambil. Tak ambil. Ni 5. A, B, C. Tapi kita kena jadikan flat lah. Jauh. Dia terus pergi. Kalau masuk ni letak TP tak sempat tengok lah. Kalau. Okey. Okey. Kita tengok dulu AMD. AMD ataupun apa tadi? Nvidia. Nvidia dulu. Saya ada chart dia. Ini pun sama sebenarnya. Ini saya nampak sebagai 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Setakat ini bounce ini adalah 3. Boleh 5, boleh buat 3. Boleh habiskan. Boleh. Boleh. Ini sebagai A, B, C, W, A, B, C, X, A, B, C, Y. Lepas tu habis. Lepas tu ni naik ke atas. Tapi kita masih lukis dia sebagai ke bawah. Maksudnya, ini konektor kita. Ini lukisan dia sembi. Ini lukisan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ini A. Ini B. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini lukisan dia sekarang. Sama seperti Apple, sama seperti yang lain-lain. Boleh sendiri? Ini adalah 1. Ini 2. Ini ke bawah. Ini masih ke bawah. Apa lagi satu? Apa lagi satu lagi? AMD. AMD pun sama sebenarnya. Yang sama. Di mana dalam ni. Dalam yang ini. Konektor dia adalah yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sini A. Ataupun anda habiskan 5 sini, sini A. Ini A, B dan C. Ini 2. Ini B. Ni Lepas tu kat sini adalah macam ni.
Abzul, ini adalah A, mata tak nampak ni mana A, B, C. Ini A, alamak, terputus. Sekejap, kita terputus. Okey tak? Okey tak terputus, Okey. Ini the whole thing adalah okey. Okey. Sekejap je. Okey. 2 saat. Nampak Nabil? Buat dekat cat yang terbesar. Dan anda akan mudah nak tengok. Masalahnya kalau buka H1 je. 1, 2. Ini adalah sama ada nak tukar super cycle ataupun grand super cycle. Kalau grand super cycle dalam ni semua tukar. Kalau ni adalah 1 dan anda tukar ini kepada super cycle, kepada biru. Dan dalam ni kepada cycle merah. Boleh? Boleh Sembih? Besar sangat rasanya. Kena kecil. Boleh? Ini nampak bukan super cycle. Ini super cycle biru. Itu dia punya cat. Tak lama pun buat cat. Mula-mula anda akan dapati nampak susah. Tapi bila anda berfikir pasal korelasi, anda akan dia simple. Ni AMD punya cat. AMD saya tak ada. AMD saya tak update cat dia 3 minggu dah saya tak update cat dia. Ni cat dia. Sama dengan yang tadi tu lah. Sama dengan Nvidia. Boleh? Okey? Tak. Timing dia bukan kepada Metaverse. Bukan kepada Facebook. Timing dia kepada Tesla. Sebab itu yang lebih jelas. Ni maksud saya. Tesla ni yang lebih jelas. Lekuk dia jelas Sundi. AMD. Ni maksud saya. Ni AMD. Mana AMD? AMD. Ini FB. Ataupun Meta. Okey. Ini tak jelas. Nampak tak? Struktur dia tak jelas. Tapi kalau kita masukkan, kat mana konektor dia? Boleh? Tak jelas kan? Kalau kita masukkan Tesla, ini lebih jelas. Tak nampak? Tukar time frame. Kat mana ada konektor? Nampak kat mana konektor? Jadi tarik fibo dari situ. Bukan yang ini Bukan yang ini. Nampak kat mana? Jadi situ tempat anda tarik fibo. Ni bagi mereka yang menggunakan Fibonacci. Ni cara dia. Kat mana aku nak tarik fibo? Tengok kat mana reset. Jadi ini reset dia. Bukan ini.
Ini reset dia, nampak? Ini cuma pecahan dalam dia. Dalam ni 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita pilih ini sebagai dia punya connector. Nampak? Bukan yang ini. Yang ini bukan. Ini internal. Kita nak tarik Fibonacci extension tu 3 tempat. Kita identify 3 tempat. Kat mana 3 tempat tu? 1, 2, 3. Kat mana yang in-graph yang lain-lain? Jadi maksudnya dalam ni adalah satu structure. 1, 2, tunggu 3. Nampak cara dia? Bukan yang ini. Tukar-tukar time frame. Tak perlu lukis elliott wave satu-satu. Boleh pening tu. Biar saya buat. Anda tak payah buat. Bila saya buat, anda copy balik. Sampailah anda cepat nak buat. Tapi actual trading, saya tak guna benda tu. Saya guna ni je. Saya tunggu 100% je. Saya tunggu structure, okey, tak lengkap. Kan? Ini 5. Sini dah ada 5. Tak dapat nak trade. Kalau dia buat 2, 3, tak sampai 100%, 4 ni boleh trade. Faham tak? Itu je. Ini weekly. Jadi kita dah ada, maksudnya, di sini satu kumpulan harga. Mana dia punya? Okey. Sini satu apa? Satu kumpulan. Faham? Kenapa dia satu kumpulan? Yang ini. Sebab dia kena makan dengan yang belakang. Yang belakang ni makan dia. Yang belakang ni momentum dia makan. Jadi, next kita punya structure adalah ini. Okey. Jadi sekarang kita nampak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini structure korektif. Korektif. Ni dah 3, jangan trade. Dia buat 4. Ada nampak reset. Sini boleh masuk. Tak. Tunggu dia buat 5. 4, 5. Dia tak sampai lagi 100% kat bawah tu. 1, 2, 3 boleh short. Syarat dia kena 5. Buat tu semua time frame. H1 ke, M1 ke, saat ke, weekly ke, yearly ke. Kalau nak sangat yearly chart pun boleh. Sama je. Saya tak lukis elliott wave. Saya kira sequence ni je. Saya nampak ini correction. Ini motif. Ada yang saya tengok dia. Yeah? Boleh? Simple konsep. Amat simple konsep. Movement sini obviously tengah correcting. Movement yang sini untuk Tesla ni tengah correcting the whole structure yang ini. Nampak? Ni sama dengan ni. Nah. Tesla ni sama dengan boleh. Ni sama. Dia tengah buat correction the whole thing. The whole thing punya correction. The whole thing punya correction. Ni sama dengan ni tadi. Nampak? Ni sama. Dia tengah correcting the whole thing. Belum sampai lagi 100%. Ini kita tarik bila pun saya tak ingat dah. Tak sampai lagi. Jadi Tesla adalah timing dia. Sebabnya untuk Meta ni betul ke tak tempat dia punya connector tu tak tahu. Tapi ini jelas. Tesla. Satu Bitcoin. Jadi soalan dia, Bitcoin boleh buy tak? Sunbi, Galih, Bitcoin boleh buy tak?
Tu soalan saya sekarang ni. Bitcoin boleh buy tak sekarang? Dah sampai tak tempat dia? Nampak Ustaz? Semuanya satu market. Sama je. Apa kena-mengenanya? Dah. Dia sama. Cycle yang sama. Apple pun sama. Nampak Zul? Kamarul, sama. Benda sama. Apple cat ni, nantilah saya updatekan. Cat ni update. Cumanya saya tak updatekan dekat Chatpack. Chatpack saya tak updatekan. Ni ada 3, 4, 5 je. Bukan sell. Bukan sell belum. Ni masih ke bawah. Belum sampai. Dia sama cycle. Ni masih sama cycle ke bawah. Dia satu je. Tak ada market, oh ni lain. Aku trade gold dia. Apa kena-mengena. Semuanya kena-mengena. Nak macam mana? Dia satu. Kita nak buat macam mana? Kan? Sama macam Tesla. Dia benda sama. Kan? Dia macam anda kata, oh euro US dollar, you share tak sama. Mana dapat kata tak sama? Dia sama. Apa tadi? Euro US dollar kan? Dia tak sama lah bang. Mana tak sama? Dah cat dia sama. Apa tadi? US dollar share. Kan? Nak kata tak sama macam mana dah dia sama? Cuma dia terbalik je. BTC kita akan lukis pada waktu ini 3-3. Sebab apa? Sifat dia bukan setakat ini. Depend. Kalau okey, Bitcoin adakah instrumen berkenaan? Soalan dia, ni soalan yang good question. Ini even ekonomis pun berbalah pasal benda ni. Apa lagi saya kan? Saya ni apa yang saya nampak. Okey. Kripto, kita boleh katakan kripto the whole kripto punya ni. Depend on your classification. Adakah dia 5-3 atau 3-3? Kripto. Okey. Nombor 1. Adakah dia aset? Maksud aset tu something macam saham, something macam indeks. Ada yang kelaskan dia sebagai komoditi. Nampak? Kripto ni amat-amat benda baru. Nombor 3 adalah kepada adakah dia currency. Dia very blur dekat situ. Dekat situ tu. Very blur. Ya. Apa sifat-sifat aset? Sifat-sifat aset adalah dia makin lama makin naik. Ini yang membawa kepada inflasi. Ya. Sebab inflation lagi lama lagi tinggi. Lagi lama lagi tinggi. Okey? Itu adalah seiring dengan GDP. Okey. Tak apa. Tak payah cerita betul. Komoditi akan limitkan aset punya price. Currency juga akan limitkan pergerakan value untuk aset. Okey. Ini adalah 5-3. Kalau kita kelaskan dia sebagai ni. Ini adalah 3-3 tetapi dari bawah. Currency dari atas ataupun dari bawah. 3 dan 3. So, definitely sebagai currency, it is not. Ini bukan. Ia bukan. Sebab dia bermula dari bawah. Soalan dia, adakah ini 3-3 ataupun 5-3? Sebab kalau 3-3, Bitcoin kita akan lengkapkan sebagai satu. Kalau dia sebagai komoditi, kita akan lengkapkan sebagai A.
Tak kisah. Yang tahu, kita tahu dia complete kat sini. Faham tak tu? Bagi kita, yang kita tahu, kawasan ni sama dengan Tesla tadi. Ni weekly ya. Bukannya H1. Sama dengan Tesla tadi. Nampak? It's one market. Sama je. Pusing, ada pusing kiri, pusing kanan, dia sama. Sebab cycle dia, bila ni naik, bila Facebook naik. Bila yang ni naik, bila index naik. Bila yang ni naik, bila US dollar ke atas, tapi dalam lekuk 5. Ha. Aku attack dapat 1 star tadi. Faham? Dia satu je. Satu. Anda tak dapat katakan dua ni lain. Nah, terbalikkan cat dia. Invert. Nampak dia sama. Boleh? It's one market. Tak dapat lari. Cerita lah. Saya trade gold ni bang. Apa kena-mena. Semuanya satu. Semuanya sama. Tak dapat lari. Okey. Kita kat mana dah? Yen pair. Okey. EJ kalau dia bounce anda tunggu dia reset H4. H4 H4 punya reset. H4 sebab sini yang ada lekuk kan. Kita nak tengok reset kat mana. Sini anda nampak kat mana yang dia punya RSI dekat storage tu ada lekuk. Dan anda tunggu lekuk 4. Baru dapat lukis 4. Faham tak? Kan kita tunggu 5 kat sini. Bounce. Jadi anda nak tengok sini ada. Kalau tak ada, jangan. Kalau tak ada, jangan. Saya boleh buat ni jadi 1, 2, 3, 4, 5. A. Ini B. Ini C. Lepas tu naik ke atas. Nampak? Ini semua adalah diagonal. A, B, C, A, B, C. Pengsan. 3, 3, 3, 3. Boleh? Tapi itu anda tak trade di sini. Anda trade bila dia break ini. Then anda trade. Tu kalau indeks standard. Tapi anda nak sini berlaku divergence. Kalau dia berlaku divergence, then anda trade dia. Ni B. Ni A. Kalau tak ada divergence, apa maksud? Kenapa kita tak tengok divergence kat sini? Kalau dia berlaku divergence, higher chances untuk dia lengkapkan 3 lekuk. Kalau tak ada divergence, kita akan lengkapkan sebagai A, B dan C. Kalau tak ada divergence. Faham? Ataupun inilah A, B dan C. Saya nak tengok divergence ni. Okey, DJ sama. Benda sama. Dekat B. AJ tak dapat trade dah. Ini tak bagi chance langsung. Kan? Tak bagi chance langsung. Kita tunggu ni kan. Sekali terus. Tu tak sempat. Tak sempat nak mengucap ni. Dah jatuh. KJPY. Dollar index kita jangkakan inilah buat kat atas. Ajak perang. Boleh? Klan saya tak ramai orang. 23 orang. Euro US dollar kita jangkakan dah jatuh. U-Share sama. Dah mula naik ke atas. Dan GU pun sama ke bawah. Ini tak ada sequence, saya tak letakkan. Dia bye-bye saya nak buat macam mana. UCAP ni satu lagi tak bagi chance. Kalau ini ke bawah, jangan trade dia. Ini flat. Kalau dia ke bawah, jangan flat. Ini flat. A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Jangan trade dia. Kalau dia ke bawah lagi. Kalau dia break ke atas, jangan.
Jangan sini tempat dia tadi. 100% daripada tu. Ni pun sama. Tak dapat. AUD US dollar tak ada apa-apa. NZD US dollar tak ada apa-apa. Faham? Nothing. Gold, nothing. Ni boleh jadi B dan kita naik ke atas. Dia tak balance sekali. Dia tembak pakai pistol air. Silver pun sama. Yang tak ada sequence saya tak trade dia. Saya tak letakkan. Minyak kontrak dah tukar. Kita jangkakan satu lagi ke atas. Ini untuk minyak. Okey. Peluang benda-benda ni. Kalau dia buat ke bawah. Anda tarik Fibonacci extension 3 lekuk sini. Kalau dia buat ke bawah. Sini adalah 5 lekuk. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nak membeli dia, I would prefer dia buat lower low. Sama dengan Barrick. Tapi Barrick takkan buat low. Barrick saya cuma tunggu ini je. 1, 2, 3. Bila entah dia nak buat tu. 7 minit, okey. Itu daily. Minyak, Freeport, copper, tak ada apa, Euro AUD. Euro AUD sama, tak bagi chance langsung. Ni dijangka buat 5. Kalau dia buat macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Ni tak dapat nak trade. 1, 2, 3, tunggu dia break sekali lagi. Dan anda trade dia kecil sini. Ini bukan yang pullback sini. Bukan. Kalau dia terus turun, itu flat. Tak dapat trade. Euro AUD. Sama macam UCAD tak bagi can. Euro GBP tak bagi can. Ni tak ada apa. Ni sideways. GBP AUD. Dah break high tak? Ni dah break high. Ini adalah 1, 2. 1, 2. Dia break sekali lagi dalam 5. Pullback ini untuk shorter term. Sorry. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul lah. 1, 2, 3 ini. Anda kena tunggu break ini. Break sekali lagi. Dan sini adalah untuk shorter term. GA. GN tak ada apa. Nothing. Ini adalah A. Ini adalah B. Dan kita ke bawah untuk C. Okey. So, peluang dagangan dalam sistem 3711. GA, kalau dia break 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan anda boleh trade yang kecil. Okey. Euro AUD pun yang sama. Sekarang ni 1, 2. Kalau dia buat ke atas lagi 3. Dari bawah ni, ini kita ambil 5, 6, 7, 8, 9. Ini tak dapat trade. Anda kena tunggu break sekali lagi. Dan kecil ni boleh trade. Faham tak? Dari permulaan structure tu. Dari permulaan tempat yang saya letak invalidation ni. Ni dikira sebagai 5. Ni 6. Ni 7.
Ni 8. Ni 9. Tak dapat trade. Satu kita tunggu sini semalam. Dia dah pergi. Nak buat macam mana? Kita tunggu ni kan. Dia tak pergi. Tempat yang saya letak invalidation tu. Tengok ke sini letak 5. 5 ke 9 ke 13 ke tak kisah. Sebab structure kat sini motif. Tempat yang saya letak line-line ni ada maksud lain tu. Situ tempat anda mula mengira. Faham tak? Faham tak? Maksud line-line ni. Invalidation tu. Invalidation saya bukan sama macam yang anda tengok elite wave lain. Tak. Elite wave lain, the moment dia break tukar trend. Kita tak. Kita guna distribution system. Tu guna line-line ni. Line hijau, line merah. Anda nak tengok sequence dia dari mana. Jadi anda faham, B ni, kita zoom out, anda tahu ada incomplete sequence daripada bawah ni. Okey, tarik seperti ke B. Okey, ni B. Okey, sini kita ada tak sampai 100%. Now, daripada B tu ada kira. Ni 1, ni 5. Letak 5. 6, 7, 8, 9. Jangan dulu. 10, 11. Sini trade. Faham? Satu ada kadang-kadang tengok saya tak alih, biar je kan. Ada sebab dia. Bukannya main letak je. Distribution system. Ya, kita lihat seluruh instrumen tu, adakah dia complete atau tak complete. Tu kadang-kadang ada nampak saya contohnya, dia jauh. Contohnya macam, apa jauh? Minyak. Ni minyak. Jauh kan. Sebab ini kena dikira daripada atas. Ada maksud dia. Ada maksud. Kenapa ni tak dekat 2 tu kan? Sebab ini satu structure. Structure dia belum terbentuk yang baru. Belum. Kalau dia buat break, dan barulah kita alih kat sini. Dan sequence ni dah complete. Sequence ni complete. Cycle ni complete. 5, 3, complete. Dan kalau dia break bawah, dan barulah kita letakkan cycle baru. Tu maksud line-line ni. Orang lain buat elite wave, the moment dia break, dia terus batalkan. Tak. Ini mungkin kita akan alihkan ke atas ni. Ataupun depend. Adakah dia bermula cycle baru. Tu dia. Okey? Kita break dahulu. Dan kita akan sambung selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.